Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan anak murid saya, iaitu 4 Maulididam. InsyaAllah kita sambung pelajaran kita berkenaan dengan muamalah Islam. Okey, diharapkan kamu boleh mendengar segala rakaman yang Ustaz buat. Jika ada sebarang masalah, kamu boleh PM Ustaz. Dan juga jangan lupa kamu buat latihan di dalam modul yang telah dibekalkan. Okey, insyaAllah. Kita tengok dari segi takrifan berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu pelajaran yang ke-16, iaitu muamalah dalam Islam. Okey. Dia sebut je muamalah dalam Islam ni, kita ketahui di sini bahawa setiap orang tu dia ada orang panggil apa, cara dia bermuamalah. Okey, cara dia bermuamalah. Okey. Untuk tajuk ini ialah dia dibahagikan kepada dua, iaitu unit pertama konsep muamalah dan unit kedua ialah jual beli. Okey, kita pergi kepada muamalah dalam Islam. Apa dia konsep muamalah dalam Islam? Okey, konsep muamalah dalam Islam di sini ialah dari segi maksud dia ialah hukum syarak yang berkaitan. Okey, hukum syarak, Ustaz garis kat sini okey, yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, okey, jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Itu kena faham kat situlah. Maknanya hukum ni berkenaan dengan muamalah dalam Islam. Okey. Tengok bawah ni pula. Apa dia hukum muamalah Islam? Okey, hukum muamalah, disebut je muamalah di sini ialah, kita tahu sini ialah hukum dia ialah harus. Kenapa tak wajib? Kenapa tak wajib? Kalau wajib maknanya kamu kena setiap hari buat muamalah. Tanpa had. Maknanya kamu nak tidur ke nak pergi tandas kena muamalah sebab wajib. Tak, maksud dia harus ni bermaksud bila-bila kita boleh lakukan, tapi harus ni digalakkan kita bermuamalah. Kan? Setiap manusia ni dia kena bermuamalah, walaupun berlakunya COVID-19 ni, dia adalah salah satu daripada orang panggil apa? Cara kita nak bermuamalah ialah kita berjual beli. Kan? Itu muamalah kita. Tapi disebabkan COVID-19 ni, kita tak bermuamalah secara fizikal, tapi bermuamalah secara virtual ataupun secara orang panggil apa? Secara maya. Sebab apa, kita nak beli makanan ke, kita boleh call je, pakai Foodpanda, pakai Grab, pakai Halo apa yang baru tu? Halo Jengka kot. Dia pun boleh bermuamalah, tapi bermuamalah tu tak, orang panggil apa, tak ada lah secara fizikal. Order dalam internet, lepas tu kita dah boleh orang panggil apa, boleh dapatkan makanan tu melalui online tersebut. Okey, dalil muamalah Islam ialah Allah berfirman, wa halallahu bai'u wa haramu riba. Kena faham lah, kena faham di sini bahawa Allah menyukai jual beli, tapi dia tak suka kepada riba. Okey, ni bab riba ni kita kena bincang benda lain lah. Tapi maknanya hukum jual beli tu ada. Hukum jual beli tu ada. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 275. Inilah maksud dia. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Okey. Seterusnya, apa dia matlamat pensyariatan muamalah dalam Islam? Okey, maknanya di sini Allah Subhanahu Taala telah apa? Telah mensyariatkan muamalah ni ialah dengan
5. Okey, 5 matlamat. Okey, matlamat ni ialah apa ni, tujuan lah, ataupun dipanggil apa, sebagai orang panggil apa, KPI, ataupun orang panggil apa, target. Kenapa matlamat? Pertama ialah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengaturkan urusan kehidupan. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia menyukai pada kita untuk apa? Allah aturkan ni supaya kita ni berlaku adil, dan Allah ni pilih kita untuk kita buat amalah dalam kehidupan kita ni untuk keadilan. Macam jual beli tak mahal harga, jual beli kita tak bergaduh antara satu sama lain. Okey, maknanya Allah nak supaya jual beli ataupun sewa ke ataupun sebagainya adalah panggil apa, satu keadilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang kedua, okey, mengiktiraf pemilikan harta melalui akad yang sah. Maknanya kita tak ambil harta orang tu secara yang haram. Mengiktiraf pemilikan harta ni melalui akad yang sah ni bermaksud kita buat sesuatu benda tu kita diiktiraf. Allah nak benda tu sah dari segi hukum dia. Hukum dia. Maknanya kalau kita sebagai orang Islam, kita ambil harta orang tanpa akad yang sah, bukan maknanya haram hukumnya, maknanya dikira sebagai mencuri. Okey, yang ketiga, segala urusan dalam muamalah Islam bertepatan dengan matlamat syariat Islam. Apa mana sekalipun, urusan muamalah ni mesti ada bertepatan lah. Jangan ada unsur-unsur yang ghara. Ghara ni maknanya keraguan. Maknanya dia nak menyusahkan orang kan. Jadi alung kan. Tak bayar kena bunuh. Tak bayar kena apa? Kena terjun dalam kubur. Macam-macam lah. Sembah cat, sembah asid, rosak kita orang, bakar kita orang. Tak boleh. Maknanya urusan kita dalam muamalah Islam ni mesti dengan bertepatan dengan matlamat Islamiah. Okey, yang keempat, menjaga kepentingan penjual dan pembeli serta penyewa dan pemilik. Pemiliknya. Maknanya kita nak jaga supaya penjual ni pembeli serta penjual ni dapat pemilikan ni. Jangan sekadar sekadar melindungi seorang saja. Penjual saja. Penjual dapat untung lebih, pembeli ditindas, tak boleh. Sama juga dengan penyewa dan pemilik. Sama-sama tu dapat kepentingan. Nak untung, sama-sama untung. Kalau nak rugi pun sama-sama nak rugi. Rugilah beli duit dia ni. Rugilah sewa kereta dia ni. Maknanya di situ adalah salah satu daripada kepentingan kita untuk matlamatnya, untuk syariat muamalah ni, dijaga dua-dua orang. Dua orang lah. Kita tak beli dengan binatang. Penjual, pembeli serta penyewa dan pemilik. Okay, yang kelima, mendapat keredaan Allah SWT kerana melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Okey. Larangan ni dalam urusan hari. Maknanya kita nak dapat keredaan Allah. Redha Allah tu sangat penting. Kita hidup di dunia ni, kalau hidup tak ada redha Allah ni, memang susah lah. Macam kamu sendiri pun, Pak Maulid pun, nak dapat redha Allah tu, sembahyang jangan tinggal. Mengaji kan. Kalau kita hidup dunia ni tak solat, tak ada guna pun duduk kat dunia. Alah ustaz, saya bangun lewat. Itu alasan semua. Hari-hari bangun lewat, tak rasa je. Bila esok Allah tarik nyawa kita, dah cakap dengan Allah, saya bangun lewat. Tak ada lah. Orang kata apa? Sorry naik lori lah. Allah Ta'ala ni kita dah beritahu, dah beri amaran, dah apa semua. Tapi kamu buat juga, maknanya hukum dia dah berdosa. Dan kamu kena bertaubat lah daripada melakukan perkara. Maknanya melakukan suruhan ni maknanya fahamlah. Tapi kamu lebih suka mengikut larangan daripada mengikut suruhan. Sebab apa? Larangan ni lagi seronok. Naik motor, laju-laju, berlumba, isap rokok, isap vape, isap apa semua isap. Semua isap. Sampai tahap tak lembu pun isap. Jeng. Okay.
Okey, kepentingan memahami dan mengamalkan muamalah Islam. Dalil nakli tuntutan beramal dengan muamalah Islam. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Surah An-Nisa ayat 29. Maksudnya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda semasa kamu dengan jalan yang salah. Benda yang sesama kamulah. Sesama ni bermaksud jangan yang salah dan batin. Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Contohnya, ayat Quran ni dia sebut dah. Maknanya kamu jangan menindas orang. Maknanya kamu makan seorang je. Pembeli, letak harga ayam RM10 sekilo. Padahal harga tu boleh murah. Maknanya kamu nak makan seorang, nak kaya cepat. Tapi setakat mana lah? Setakat mana tu? Kalau kita letak harga mahal-mahal, lepas tu peniaga akan lari. Peniaga lari pula. Pembeli akan lari. Dia akan cari orang lain lagi murah. Dengan orang yang boleh bersedekah dan sebagainya. Okey, dalil nakli ancaman terhadap beramal dengan muamalah Islam. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, wailul lil mutaffifin alladzi idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Surah Al-Mutaffifin ayat apa? Ayat 1 hingga 6 menceritakan tentang menterjemahkan tentang apa? Kecelakaan besar bagi orang yang menipu. Kena faham ya, menipu. Dalam ayat ni dia beritahu dah kat sini. Maknanya kita tak boleh menipu. Okey, dalam timbangan dan sukatan. Timbangan dan sukatan. Iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang yang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat ataupun menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Dalam Quran ni dia pilih orang kan. Maknanya di sini menunjukkan bahawa kita tak boleh lah. Maknanya mengurangkan. Tidakkah mereka menganggap akan dibangkitkan, yang mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati pada hari kiamat, iaitu besar huru-haranya hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Okey, tu terjemahan dia. Tak perlulah, maknanya jangan kita menipu. Ayat ni beritahu jangan kita ambil hak orang. Tak boleh lah. Okey, Ustaz nak tengok kat spektrum ilmu ni. Okey, spektrum ilmu ni, maksud batin ialah di sini ialah mana-mana yang ternakis, yang menyalahi syarak. Batin ni tak boleh lah, benda yang tak boleh tertakis yang menyalahi syarak. Okey, rujukan daripada kitab Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Munir. Itu maksud dia al-batin. Okey, seterusnya dalil lagi contoh keprihatinan Nabi dan sahabat dalam menjaga muamalah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam marra ala sabaratin ta'am fadakhala yaduhu fiha wa nalat asbi'uhum balala faqala ma hadha ya sahiba ta'am qala asabathum sama'u ya Rasulullah faqala afala ja'altahu fawqa ta'am kay yarahu nas man ghasya falaysa minni, rawahu Muslim. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berdekatan dengan
sekelompok apa ni? Selonggok makanan lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgokan itu. Tiba-tiba jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, apa semuanya ini? Wahai tuan punya makanan. Nabi cakap. Orang itu menjawab, terkena hujan. Wahai Rasulullah. Baginda bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Supaya sesiapa yang menipu maka dia bukan daripada kalanganku. Maknanya Nabi pun dah tegaskan di sini bahawa orang yang menipu ni bukan daripada kaum dia. Maknanya kamu janganlah menipu. Nipu patut pergi tandas, kamu pergi melepak dengan kawan. Itu menipulah. Nak tak jadi orang bukan apa, orang panggil apa, dikatakan sebagai orang yang menipu ni bukan daripada kalangan umat dia. Okey. Penafian menjadi umat Islam sallallahu alaihi wasallam, perbuatan tersebut menyalahi sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim. Maknanya hadis ni hadis sahih. Maknanya hadis ni tak ada keraguan. Betul lah apa yang dikatakan. Okey, spektrum ilmu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, penduduk Madinah ialah orang yang paling buruk dalam hal timbangan, sehingga Allah menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang yang menipu. Kuat menipu masa zaman tu. Rawat riwayat Nasa'i. Maknanya hadis ni mengatakan bahawa zaman dulu memang kuat orang menipu di Madinah. Tapi sekarang bila datang Islam, kita nak satu benda tu, muamalah tu biarlah jujur. Jual kereta biar jujur, jual ayam kena jujur, jual kambing kena jujur. Jual orang jangan jujur. Mana boleh jual orang. Okey. Perbandingan antara muamalah Islam dengan konvensional. Okey, muamalah Islam ni kita tahu ialah bersumberkan dalil Al-Quran dan Sunnah dan mengharamkan riba. Bebas daripada anasir judi dan gharar. Ni gharar ni maknanya ada keraguan. Anasir judi ni kita ada judi haram riba. Riba ni kita bincang dah. Riba ni dia lebih kepada penambahan. Harga tu sepatutnya RM5 jadi RM200. Oh, melampau Ustaz. Dah. Macam tu lah nak katakan riba ni tambah. Okey, seterusnya berteraskan keimanan kepada Allah SWT. Itu muamalah Islam. Okey. Konvensional bersumberkan teori pemikiran manusia semata-mata, mengamalkan riba, menangis unsur judi dan gharar dan berteraskan keuntungan dan kekayaan. Dia tak fikirlah. Janji aku dapat duit, kau aku tindas. Banyakkan ni orang yang bukan Islam lah kalau berniaga macam ni, konvensional ni. Maknanya dia fikir dia je, dia tak fikir orang lain. Maknanya bila kita muamalah Islam ni, kita fikir orang tu mampu ke, dia ni mampu macam COVID-19 maknanya berlakunya COVID-19 kita tengok bagaimana perangai orang, bagaimana peniaga-peniaga, bagaimana peniaga-peniaga ini dapat keuntungan yang melampau-lampau sampai dia menindas orang lain. Tunggulah, azab Allah tu amat pedih. Allah tak suka orang yang menipu. Okey, spektrum ilmu sebelah ni. Okey, riba adalah muamalat yang terbahagi kepada dua bahagian, iaitu riba adawawin, riba itu riba hutang, yang kedua riba buyur, riba jual beli. Mana kita faham dah sini Okey, manakala ulama mazhab Syafi'i membahagikan riba ni kepada tiga, iaitu riba fadli, yang kedua riba nasa'i, riba yad. Wahbah Zuli al-fiqh al-mahji al-mazhab. Okey. Ini apa? Kita cuba habiskan yang ni dulu insya-Allah. Okey. Unsur yang diharamkan dalam dalam muamalah. Okey. Ada 4. Okey, kita tengok yang pertama ni ialah riba. Riba. Faham ya? Riba. Okey, unsur dia riba.
Okey. Okey. Pertambahan bayaran dalam urusan pertukaran barang dan hutang. Contohnya iman berhutang daripada ilham sebanyak 100 dengan syarat iman mesti membayar 110. Apa hal pula nak bayar 110? Itu maknanya itulah iman cakap. Padahal aku hutang kau 100. Macam itulah kan. RM10 ni dah dipanggil riba. Kalau RM10 tu kita gunakan, aku kena ni lah. Tapi tak ada dah sampai ambil RM10. Aku ambil duit ni sebagai apa? Kau lambat bayar sebab kau ni tak boleh juga sepatutnya macam tu. Tapi kita kena beritahu lah kenapa ada ambil RM10 tu. Ni tak ada masalah, tak ada benda-benda. Hutang apa ni? 100 bayar 110. Tapi banyak yang berlaku konvensional. Cah ni lah, cah tu lah, cah ni. Padahal tak ada benda pun. Okay, padahal dalam 100 ni pun dah, orang panggil apa, dah memang awak ni 100 Kalau bank cakap, mungkinlah dia cakap urusan untuk pembelian, tapi rasanya dia ambil sikit je, tapi tak adalah sampai tu macam dipanggil dalam Islam tu, dipanggil hibah, hadiah. Okey lah, kita ingat hadiah. Tapi kalau konvensional dipanggil bunga, dipanggil interest ataupun riba. Kena hati-hatilah. Kita kalau ada unsur-unsur macam ni, kita kena elakkan. Unsur ni diharamkan ya. Itu dipanggil menindas. Gharar. Ingat Pak Maulid, kesamaran. Itu saya cakap. Maknanya ada ragu-ragu kat situ dalam urusan muamalah yang tidak dibenarkan oleh syarak. Contohnya menjual burung layar di udara. Burung layar ni, burung ni lah, burung atas langit lah. Contohnya jual burung, jual ikan dalam laut. Saya nak jual ikan tu. Nak jual pokok besar tu. Padahal benda tu tak nampak pada kita. Belum lagi daripada kita. Tangkaplah dulu burung tu. Tangkaplah ikan tu dulu, barulah. Tu. Bawa pokok tu, tebang tu siap-siap. Baru kata jual. Kalau macam tu letih lah. Kan? Itu lah usul gharar. Tapi gharar pun banyak juga. Bukan setakat tu saja. Kadang-kadang gharar tu kita punya bahan makanan yang merugikan. Satu lagi unsur yang panggil apa? Kita beli barang ni dapat barang lain. Itulah kejap. Dan saya beli, tak ada saya pula. Orang lah. Beli laptop dapat PC. Padahal dia order laptop. Orang lah. Tak, itu promosi kakao kepada dia. Lepas tu jual pula harga Yahudi. Semua Yahudi salah. Faham usul orang. Okey. Itu yang kedua. Kita pergi yang ketiga, judi. Okey. Judi di sini bermaksud perbuatan yang melibatkan pertaruhan sesuatu yang berharga. Contohnya mempertaruhkan wang dalam sesuatu perlumbaan. Kan? Judi ni macam kamu motor lah. Dipanggil tokan lah. Dipanggil apa? Panggil orang yang melumba motor. Kamu tak boleh. Unsur dia haram. Maknanya confirm lah. Benda haram ni Allah tak suka. Kan? Orang motor dia laju, tiba-tiba accident, meninggal. Kadang-kadang ustaz sedih ke kadang-kadang kamu belum motor dan kamu tak memikirkan apa risiko. Sebab kamu ni dah tingkatan 4. Maknanya dah boleh fikir antara buruk dan baik. Ustaz pesan kat kamu sendiri. Dah ustaz, kubur lain-lain. Bukan masalah kubur lain-lain. Masalah kamu dah menyusahkan orang lain. Kalau kamu tu mati tu boleh masuk kubur sendiri, boleh kapas sendiri, boleh mandi sendiri, boleh semayang sendiri, tak ada masalah. Masalahnya menyusahkan orang yang hidup. Jangan cakap kubur lain. Tak elok cakap macam tu. Walau masa mana peperangan pada kita, kita kenapa? Kena juga ada hubungan dengan muamalah dengan manusia. Sebab dia esok akan uruhkan kita nanti. Bila kita tak mampu dah. Kita dah kaku dah. Tengok je lah jasad kamu tu. Dapat tu biar macam tu. Tapi kita jadi berdosa lah. Kalau orang yang bukan, orang yang Islam ni berdosa lah satu kampung. Contohnya jengka 3, berdosa lah. Kenapa? Biar. Teruk perangai dia ni. Lumur motor lah. Langgar ayam orang, langgar kambing orang. Tak payahlah uruskan jenazah dia. Mati tanang kat ni je. Campak je. Wajar macam tu. Tetap uruskan juga. Itulah kita realiti dia. Okey, last sekali yang keempat ialah setiap perkara yang darar. Setiap apa perkara yang membawa kerosakan. Contoh melakukan apa?
transaksi barang yang terlarang seperti senjata api kepada kanak-kanak. Jual dadah ke senjata api ni kita faham dah. Maknanya kita jual benda doror mana mudarat dadah, jual senjata api, jual bom, jual apa, kereta kebal. Buat apa beli kereta kebal? Apa tujuan dia? Betul bagi pada budak. Salah lah. Okey. Okay, setakat tu daripada Ustaz. InsyaAllah kamu boleh dengar habis sampai video. Kamu boleh dengar berulang kali. Ustaz akan upload video ni di YouTube Ustaz. Kalau boleh like and subscribe. Okay. Saja pada Ustaz. Okay, kita tutup majlis ini dengan tasbih kifarah surah Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Ila liqa' ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.